Hai, Assalamualaikum semua. Kita bertemu lagi dalam channel Cikgu Bom. Kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Kesehatan tahun 6. Unit 4, Kisah si Penagih dalam topik Ketahui Bahana Dada Berbahaya. Murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Kesehatan muka surat 22 dan 23. Baiklah, standar kandungan pembelajaran kita pada kali ini 1.4 mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Manakala standar pembelajaran pula 1.4.1 mengetahui pelbagai jenis dada. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran nanti, murid boleh memberikan contoh pelbagai jenis dada. Baiklah, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Kita tengok dahulu apa itu dada. Dada ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk merawat atau mencegah penyakit. Dada akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan tidak mengikut peraturan. Ciri-ciri dada. Dada yang merujuk kepada sejenis bahan kimia psikoaktif yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Pertama, mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat seseorang. Kedua, digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah terlarang. Ketiga, dada tersebut diperolehi secara haram. Keempat, dada yang diambil akan menyebabkan pergantungan fizikal dan psikologikal dan seterusnya meningkatkan daya tahan terhadap dada. Dan kelima, boleh mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesehatan dan fungsi sosial seseorang. Seterusnya, kita lihat pula jenis-jenis dada. Dada boleh dikategorikan kepada beberapa jenis seperti berikut. Yang pertama, opiat. Kedua, stimulan. Ketiga, ganja. Keempat, halusinogen. Kelima, depression. Keenam, obat-obatan dan bahan-bahan yang disalahgunakan. Kita akan lihat satu persatu jenis-jenis dada ini. Jenis dada opiat ialah dada yang diperolehi daripada tumbuhan pokok popi. Ini ialah pokok popi. Getah akan dikeluarkan daripada buah popi tersebut lalu dikeringkan dan diproses menjadi dada. Jenis-jenis dada opiat ialah candu, morfin, heroin, kodein, dan opiat sintetik. Kesan pengambilan dada opiat akan mengakibatkan jangkitan penyakit seperti HIV atau AIDS, kegagalan jantung untuk berfungsi, pernapasan terhenti, radang hati yaitu hepatitis B atau hepatitis C, kemurungan, halusinasi, kecelaruan mental, dan sindrom penarikan yang teruk seperti kekejangan otot dan sendi. Kita teruskan dengan dada jenis stimulan. Dada jenis ini ialah sekumpulan jenis dada yang digunakan sebagai perangsang yang bertindak ke atas sistem saraf pusat seseorang.
Ianya sejenis dada sintetik yang dihasilkan melalui tindakan bahan-bahan kimia. Jenis-jenis dada stimulan adalah seperti amfetamin, syabu, dan ekstasi. Kesan daripada pengambilan jenis dada ini boleh mengakibatkan kehilangan selera makan, sentiasa mengalami perubahan emosi, insomnia, tekanan darah tinggi, tingkah laku menjadi ganas, kecenderungan untuk membunuh diri, kerusakan pada otot, buah pinggang, hati, dan jantung. Ini pula ialah dada jenis ganja. Nama saintifik tumbuhan ini ialah Cannabis sativa. Merupakan sejenis tumbuhan yang didapati tumbuh meliar di banyak tempat. Dada jenis ini juga dikenali sebagai marijuana yang bermaksud bahan yang memabukkan apabila digunakan secara berlebihan. Jenis-jenis ganja ialah seperti cannabis herba, hashish, dan minyak hashish. Kesan mengambil ganja secara kerap dalam jangka masa yang panjang boleh menyebabkan daya ingatan seseorang dan kebolehan berpikir akan terjejas. Kita lihat pula jenis dada depression. Dalam bidang perubatan, dada jenis ini digunakan sebagai ubat penenang bagi meredakan kesakitan dan diberikan kepada pesakit supaya boleh tidur lena. Jika digunakan secara berlebihan, boleh menyebabkan sistem otak terganggu sehingga membuatkan seseorang itu tidak sadarkan diri. Jenis-jenis dada depression adalah seperti pil tidur dan tranquilizer. Kesan pengambilan jenis dada ini boleh mengakibatkan kesan buruk seperti kecelakaan jalan raya dan kemalangan, gejala penyakit mental seperti keresahan melampau dan kemurungan. Ianya juga boleh menyebabkan keletihan yang kronik, tidak dapat tidur, perubahan penglihatan, kecenderungan untuk membunuh diri, dan ketagihan yang melampau. Kita lihat pula dada jenis halusinogen. Halusinogen ialah sejenis dada asli dan sintetik yang mengubah pencerapan deria dan pandangan visual seseorang. Pengambilan jenis dada ini boleh menyebabkan halusinasi sehingga amat susah membezakan antara yang benar dan yang tidak benar. Antara jenis-jenis dada halusinogen ialah seperti ketamin dan mescaline. Kesan penyalahgunaan dada jenis halusinogen boleh mengakibatkan kesan buruk seperti kurang pertimbangan dan koordinasi yang boleh menyebabkan risiko kecederaan yang tinggi, tingkah laku yang ganas, tertekan, dan juga kebimbangan yang melampau. Seterusnya, kita lihat pula jenis dada ubat-ubatan dan bahan-bahan lain yang disalahgunakan. Kita tengok yang pertama, inhalan. Inhalan ialah bahan kimia yang mengandungi bahan psikoaktif yang dihasilkan daripada pelarut organik dan bahan meruap. Inhalan juga dikenali sebagai bahan hiduan atau sedutan yang mudah meruap. Ia dihidu atau disedut untuk menimbulkan kesan psikoaktif atau merangsang perubahan minda seseorang. Ini ialah jenis-jenis inhalan, antaranya seperti bahan gas, pelarut cecair, aerosol, dan bahan nitrik. Kesan pengambilan inhalan boleh mengakibatkan kesan buruk serta-merta dan juga jangka panjang. Kesan serta-merta adalah berhalusinasi, rasa mual,
pening, napas tidak sekata, terhuyang-hayang, emosi kurang stabil, dan kehilangan deria sakit. Bagi kesan jangka panjang pula, seperti kerusakan sel otak dan organ utama, gangguan penglihatan, sakit jantung, dan kematian mengejut. Seterusnya, bahan-bahan lain yang disalahgunakan adalah seperti ketum. Ini ialah pokok daun ketum. Pokok ketum atau nama saintifiknya Midregiana speciosa digunakan sebagai obat tradisional untuk merawat penyakit. Jenis-jenis ketum antaranya ialah ketum hijau dan ketum merah. Kesan penyalahgunaan bahan ini mengakibatkan kesan buruk seperti hilang kawalan diri, rasa bosan dan malas, kurang sensitif terhadap kesakitan fizikal dan emosi, anak mata menjadi sempit, rasa loya, mulut menjadi kering, kerap kencing, hilang selera makan, sembelit, dan insomnia. Baiklah murid-murid, ini ialah tugasan topik yang kita pelajari pada kali ini. Di sini cikgu ada sediakan 2 soalan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan dada? Soalan kedua, senaraikan 6 jenis dada, berikan contoh-contoh setiap jenis dada tersebut. Murid-murid boleh menyiapkan tugasan ini dalam buku kerja pendidikan kesehatan. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran pada kali ini, cikgu ingin memberikan satu pesanan kepada semua murid. Jauhi dada, kerana dada adalah musuh negara. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Teruskan menyokong channel cikgu, like, komen, dan subscribe. Bye!